Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan yaqrubu biha al-ba'id wa yasulu biha syadid wa yalinu lana biha kullu qalbin qasin kama alladta li daud al-hadid wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi'adadi ma yubdi Allahu ma ya'id. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pengacara majlis kerana sudi meminjamkan corong bicara untuk saya berbicara tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berusaha Tuan Pengurusi Surau, Tuan Imam, Tok Ketua Kampung, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam-imam, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah hendaknya. Lin Nabil Karim alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Ya Fattahu ya Alim ya Sattar ya Rahim ya Badi'as samawati wal ard ya Dzal Jalal wal Ikram ya Hayy ya Qayyum ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Sami'un 'Alim ya Ghafurudz Dzunub ya Sami'un 'Alim ya Ghafurudz Dzunub ya Sami'un 'Alim ya Ghafurudz Dzunub yang Qadimul Ihsan 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 ya Hannan ya Mannan ya Razzaq ya Fattah ya Wali ya Mughni ya Dzal Jalal wal Ikram ya Dzal Jalal wal Ikram ya Dzal Jalal wal Ikram wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min al-'ulama'il 'amilin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma akrimna bi nuril fahm wakhrijna min dhulumatil waham wa nawwir basairana wa saffis sarairana. Allahumma inna nastawdu'aka ma 'allamnahu farudhu ilayna 'inda hajatina ilaik. Walbisna libasat taqwa wa rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit ya Allah qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna syafa'atan nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Allahumma adkhilna al-jannata ma'a nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bighairi hisab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fukki diyunana, Allahumma fukki masailana, Allahumma qdi hajatana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arzuqna rizqan 'alaman thayyiban wasi'an barakan fihi fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa na'udzubika min 'adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min al-kufri wasyirk wa na'udzubika min al-fusuq wan nifaq wa na'udzubika min al-ma'siyati wal maghrib
اللهم صرف عنا عذاب جهنم وعذاب القبر إن عذابهما كان غراما. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan yaqrubu bihal ba'id wa yasulu bihal syadid wa yalinu lana biha kullu qalbin qasin kama allanta li Daud al-hadid wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi'adadi ma yubdi Allah wa ma yu'id. Tuan-tuan, puan-puan, pertama-tamanya kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya alhamdulillah kita dapat berkumpul pada malam ini. Yang mudah-mudahan Allah catat apa yang kita lakukan sebagai amal soleh. Kita berdoa dan bermohon pada Allah, mudah-mudahan Allah pimpin hati kita untuk siasat istiqamah melakukan setiap sesuatu semata-mata kerananya, tidak kerana yang lainnya. Kita berdoa dan bermohon pada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan hari ini kita jauh lebih baik daripada hari semalam. Hari esok kita jauh lebih baik daripada hari ini. Hari-hari kita seterusnya adalah jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan hari terbaik kita adalah hari ketika kita mati dan ketika kita bertemu dengan Allah SWT. Kita berdoa dan bermohon pada Allah, mudah-mudahan Allah takdirkan, tentukan kita ini di antara hamba-hambanya yang sentiasa istiqamah dan melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan. Hidup dalam keadaan baik, mati dalam keadaan baik, dikembalikan dalam keadaan baik, dikurniakan nikmat taubat dengan sebenar-benar taubat, lalu diredai dan diterima oleh Allah SWT, diselesaikan segala hutang, diselesaikan segala amanah, dikembalikan dalam keadaan radhiyah atau marudhah dengan qalbin salim dan dengan tanpa membawa sembarang bebanan, dikembalikan dengan orang-orang yang baik, dikembalikan ke tempat yang terbaik, dimasukkan ke dalam syurga Allah tanpa hisab, tanpa perlu melalui apa-apa siksaan, dalam keadaan kita redha dan Allah redha walaupun hakikatnya kita tidak layak. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sebelum saya meneruskan bicara, saya nak tanya satu soalan. Saya baca doa panjang pendek, dah tak kerti nak jawab lah. Saya baik cakap panjang, kalau cakap pendek tadi saya panjangkan lagi. Saya biasa begini, kalau nak bagi ceramah, nak bagi tazkirah, saya akan baca doa panjang-panjang. Ada setengah tempat tu dia dah biasa dengan saya kata, Ustaz tolong Ustaz baca doa pendek-pendek. Saya kata okay, no problem. Tapi lepas tu saya akan baca doa lagi panjang. Kenapa tuan-tuan, kenapa puan-puan? Dua sebab. Sebab yang pertama, kita berada dalam majlis ilmu. Dan Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Walillahi malaikatus sayyarah. Bagi Allah ni ada malaikat yang sentiasa bergerak. Malaikat ni dia sentiasa bergerak, tak berhenti bergerak, melainkan dia melihat ada orang duduk-duduk menuntut ilmu. Tak kiralah duduk kat dewan ke, bawah kolong ke. Apatah lagi kalau dia duduk dekat dalam rumah Allah. Dan kita sekarang ni sedang mencontohi Nabi SAW menjadi tetamu Allah. Saya selalu pesan dengan jemaah, barang siapa yang menjadi tetamu Allah di dunia, insya-Allah akan menjadi tetamu Allah di hari akhirat. Tapi barang siapa yang tidak mahu menjadi tamu Allah di dunia, jangan mimpi dia nak menjadi tamu Allah di hari akhirat. Ini malaikat, kalau dia nampak ada orang nuntut ilmu, dia duduk bersama-sama kita dan dia buat tiga perkara. Yang pertama, dia memayungi. Memayungi maksudnya menurunkan keberkatan. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya hari ini kalau tuan-tuan faham ke tak faham ke apa yang saya bicarakan, berkat dah dapat dah. Sama ada orang tu dengar ke tak dengar, main handphone ke, khusyuk ke dan apa ke, tetap dah dapat keberkatan. Yang kedua, dia akan mendoakan kita. Dan yang ketiga, dia akan mengaminkan doa kita. Mengaminkan. Sebab itu tadi saya doa banyak-banyak. Dan dalam semua majlis ilmu saya mengambil kesempatan untuk berdoa. Semalam saya ceramah dekat Seri Medan, jumpa satu orang umur 87 tahun. Ustaz salam. Umur 87 tahun, boleh bawa kereta, boleh bawa motor, masih mengajar di masjid hari-hari kuliah. Saya kata, Ustaz, apa rahsianya? Dia kata apa? Dalam majlis ilmu selalu saya minta pada Allah SWT dipanjangkan umur, diberikan kesihatan, diberkatkan umur. Jangan minta panjang umur, tak minta berkat umur. Tak guna juga panjang umur, umurnya tak berkat. Itu keberkatan kita. Sebab itu saya selalu dalam kuliah saya pesan, kalau kita ni dekat rumah ada masalah, ya,
ada masalah dengan keluarga, dengan anak, dengan suami, dengan isteri, ada masalah, maka ketika kita datang kuliah, saat ustaz sedang memberi kuliah tu curi-curi doa. Ambillah masa sedikit, doakan, doa diri sendiri. Tapi janganlah sepanjang aku ceramah kau berdoa, ambil masa sedikit aja. Dan yang keduanya, kalau dah doa tu jangan lupa doakan saya. Kan saya yang tukang ngajarnya, doakanlah sekali ustaznya. Tapi jangan doakan ustaznya kahwin dulu ya. Ustaznya seorang cukup, istrinya seorang. Kalau tuan-tuan saya doakan biar mudah-mudahan istrinya lebih daripada seorang kami. Nah, saya orang rumah saya suruh kahwin dua tak boleh. Tak mampu. Kewangan di benda subjektif kita boleh adil, masa tak boleh adil. Kita masa tak ada. Saya dengan isteri, kalau saya ni ustaz keluar rumah pagi balik pagi, saya tak balik ni daripada semalam ngurus budak itu. Awak dia semalam. Jumpa isteri seminggu sekali. Kalau kadang dengan isteri tu kan, kita orang tu tak cenggu. Dengan isteri tak cenggu. Kalau musim maulud lagi lah, smart tag pandu lagu. Itu pun anaknya 6. Jadi cukuplah saya seorang isteri. Kan? Tapi tuan-tuan saya doakan mudah-mudahan lebih daripada seorang isteri. Yang kedua, kenapa kita doa panjang-panjang? Sebab tuan-tuan puan-puan, sebab kejayaan yang luar biasa datang daripada usaha yang luar biasa. Tapi kalau usaha kita biasa-biasa saja, maka kejayaan kita biasa-biasa juga. Dan kita ni hari ini nak berbicara tentang akhirat. Akhirat ni cuma ada dua tempat, ya iman neraka atau syurga. Tak ada siapa nak masuk neraka. Semua nak masuk syurga ikut Nabi SAW. Tapi barang siapa yang ingin ikut Nabi masuk dalam syurga, kenalah dalam dunia terlebih dahulu ikut Nabi. Nabi kan luar biasa orangnya. Tengok kitab Rahib Maktum. Bagaimana Nabi SAW di hujung-hujung hayat dia, saat dia sedang, kata orang tu sedang demam, sedang tidak kuat, sedang tidak sehat, para sahabat menantikan Nabi datang ke masjid. Nabi tak sampai Masjid Nabawi. Dan ini satu benda yang janggal, kerana Nabi orang yang sangat melazimi masjid. Nah, kalau kita nak contohi Nabi, ataupun kalau kita nak ikut Nabi di hari akhirat, maka dekat dalam dunia kita kena contohi Nabi, kena melazimi masjid. Ini kadang-kadang payah orang kita. Dan kata dia nak ikut Nabi, ikut Nabi. Sekarang dekat Palestin orang berperang. Dia punya takbir bila perhimpunan bukan main. Takbir Allah Akbar, takbir Allah Akbar. Sepanjang subuh kau tak datang, tak payah. Kena ketawa dia malaikat. Kata nak ikut Nabi. Nabi itu luar biasa toh ibadahnya. Bukan kaleng-kaleng ibadahnya. Dah ibadah luar biasa, barulah nanti boleh ikut Nabi masuk dalam syurga. Saya dekat Batu Pahat ni ada satu masjid, saya dah ngajar dekat 5 tahun. Itulah orangnya 10 orang, tak bertambah, tak berkurang. Tahun lepas meninggal seorang, tinggal 9. Nanti tahun depan kalau meninggal lagi lah, makin kurang jemaah. Ada satu masjid dekat Sempang Renggam. Saya mengajar sebulan sekali dekat Sempang Renggam. Satu hari imam call. Dia kata, Ustaz, malam ni ada kuliah tak? Saya kata, ada lah. Kita dah datang sebulan sekali. Kalau tak datang malam ni jadi 2 bulan sekali. Jadi imam kata, tapi Ustaz malam ni ada Piala Malaysia akhir JDT lawan Kedah. Sudah. Sudah. Saya kata, ya Allah Mam, kalau nak tengok bola, pergilah tengok bola. Kata imam, nanti dulu Ustaz, kita mesyuarat. Lepas setengah jam dia call. Boleh Ustaz kuliah, tapi saya warning ya, isyak berhenti Ustaz, pasal kita nak tengok bola. Oh, rupa-rupanya surah tu pasang layar putih. Buat makan-makan, buat minum-minum gitu kan. Jadi malam tu saya kuliah dengan ramai jemaah, ramai orang. Tapi baru aku tahu, dah 3 tahun aku ngajar, ramainya penduduk kampung tu payah nak pergi rumah Allah. Pantang dengar kedai makan viral, kari kambing 40 hari gi, cakwe tiaw kambing 1 kilo gi, ikan patin masak tempoyak guling-guling atas kuali, pergi. Siap buat konten. Rumah Tuhan di kampung sendiri yang viral di sisi penghuni langit tak nak pergi. Lepas tu perasan nak ikut Nabi masuk dalam syurga. Payah tu. Tuan-tuan, Nabi SAW masa hijrah, berapa hari dia berjalan daripada Makkah ke Madinah? 8 hari. Kita kalau pergi umrah kan naik bas 5 jam. Tapi Nabi SAW 8 hari tahu. Nabi dia tidak berjalan 450 km walaupun jaraknya itu 450 km, kerana Nabi SAW lalu jalan tikus.
supaya tidak berkembang dengan musuh. Barangkali Nabi itu berjalan 800 km, barangkali 900 km, barangkali 1000 km. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Nabi bila sampai ke Kuba, Nabi buat apa? Kita kalau naik kereta daripada Batu Pahat di Kelantan sampai Kelantan, pernah kan? Apa kita buat? Cari kopi dulu, betul tak? Cari roti canai dulu, betul tak? Rehat dulu, besok baru jumpa orang. Nabi sampai Masjid Kuba, orang Madinah ajak Nabi SAW, yuk pergi Madinah, tidur dulu, rehat dulu, makan disik dulu. Nabi tak nak. Apa Nabi buat? Nabi bina Masjid Kuba. Dalam keadaan dia penat. Nabi bukan bina Masjid Kuba, besoknya Nabi sampai hari yang sama, Nabi nak cerita pada kita betapa besarnya institusi masjid. Baik itu sekarang kita bersatu hati saat Masjidil Aqsa dibom dengan dahsyat, dan tidak ada sedahsyat ini, tuan-tuan. Tapi tak mengapa, jangan risau. Kita belajarlah hadis fitan. Hadis fitan cerita akhir zaman, siapa menang perang tu, adakah nanti orang Palestin semuanya akan dapat dibunuh? Jawapannya tidak. Hadis dah kata tidak. Tapi kita tak bolehlah cerita hadis fitan malam ni, sebab malam ni kita nak cerita Maulud Nabi. Hadis fitan tu kita cerita dalam episod yang akan datang. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Bakar, dia kata, wahai Sayyidina Ali, kau pergi tengok Rasulullah. Ini orang yang sangat melazimi masjid. Hari ini kenapa tak sampai? Jadi Sayyidina Ali pergi kunjung Nabi. Rupanya Nabi sedang menggigil, terkokol. Nabi ni demam. Dan Nabi perintahkan Sayyidina Ali untuk gendong dia pergi ke masjid. Nabi demam-demam masih sampai ke rumah Allah. Biasa ke luar biasa? Ya luar biasa toh. Itu Nabi. Nabi juga mendidik sahabat dia. Antara sahabatnya siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni minal awalin, antara 40 orang yang paling awal masuk Islam. Saat Nabi dia sampaikan dakwah, sehingga tahun ke-6 kenabian tak ramai pengikut Islam. Sayyidina Umar masuk Islam pun pada tahun ke-6 kenabian. Itu pun 3 hari selepas Islamnya Sayyidina Hamzah. Dekat mana? Dekat rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Tak ramai. Tapi Bilal bin Rabah ni antara 40 orang yang paling awal. Bilal bin Rabah ni saking dia nak mengikuti Nabi SAW, pasal masa dia masuk Islam dia masih hamba, dia nak sembahyang, dia pergi sembahyang kat tengah-tengah padang pasir tu. Padang pasir tu panas. Saya tahulah, saya belajar kat Mesir dulu. Mesir bukan Mersing. Jenuh aku hari tu ceramah kat budak sekolah rendah hari Khamis. Ustaz dulu belajar kat Mesir. Ustaz, saya pun pernah pergi Mersing, mandi-mandi laut. Bukan, itu kat Johor, Mesir. Dia tak boleh nak faham. Mesir panas, musim panas. Kalau Hijaz lagi panas. Lagi jalan. Kita kalau dekat tengah padang pasir, musim panas, kita korek pasir, kita letak telur, timbus, lepas 5 minit, telur tu masak. Jangan cakap telur tu, telur kita pun masak. Panasnya padang pasir. Tapi Bilal bin Rabah saking nak mencontohi Nabi, itu jalan 7 km pergi, 7 km balik. Satu hari dia sembahyang, kantul dia dengan tuan dia. Tuan dia kata apa? Kau buat apa? Dia kata aku mencontohi Nabi. Kata tuan dia tinggalkan. Bilal bin Rabah kata no. Maka Bilal bin Rabah itu disiksa, diikat tangan dia, dikoyakkan pakaiannya, dipukul belakangnya dengan cemeti sampai tersoyak-soyaklah kulitnya, sampai nampaklah tulang kerangkanya. Tak cukup dengan itu, dibaringkan di atas batu pasir dan batu bikir yang tajam di tengah hari bolong ketika panas terik matahari. Pun begitu, Bilal bin Rabah adalah sahabat Nabi yang tidak pernah tinggal solat berjemaah walaupun sekali dalam hidup. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau besok Allah SWT panggil antara kita dan Bilal bin Rabah, lalu Allah bertanya, siapakah yang lebih layak dipanggil pengikutnya Nabi di dunia hingga layak dipanggil pengikutnya Nabi di hari akhirat? Percayalah kita tak ada chance termasuk syurga dengan rahmat Allah. Sebab itu kita nak kena banyak cari syafaat ni. Antara syafaat apa tu? Selawat Nabi kan? Selawat Nabi. Satu selawat, kita selawatkan ke atas Nabi kita, Allah selawat balik pada kita 10 kali. 10 kali kita selawat, Allah selawat balik ke atas kita 100 kali. Kita selawat 100 kali, Allah selawat balik ke atas diri kita tu 1000 kali. 10 kali ganda. Orang ramai tanya para ulama, wahai ulama, adakah ini selawat yang macam mana ni yang sampai Allah selawat balik ke atas kita 10 kali ganda? Apakah selawat yang penuh kekhusyukan dan kasih sayang dan kecintaan, ataupun selawat yang main-main? Kata ulama, selawat yang main-main pun Allah selawat balik ke atas kita 10 kali ganda.
Bayangkan kalau kita selawat atas Nabi dengan penuh kecintaan. Bayangkan kalau kita selawat atas Nabi itu dengan penuh perasaan. Tapi bagaimana kita nak sayang dan cinta Nabi SAW kalau kita tidak kenal Nabi? Lepas tu kita sambut maulud Nabi ni walaupun ramai orang kata bid'ah. Walaupun ramai orang kata bid'ah, supaya kita kenal Nabi. Nabi ni, tuan-tuan puan-puan, Nabi ni asalnya orang kaya. Asalnya orang kaya. Saat dia meminang Khadijah, antara hantarannya itulah 20 ekor unta. Aku ni yang ceramah sana sini, seekor unta pun tak mampu beli tahu. Tapi Nabi dia senang dulu sebab dia peniaga yang berjaya. Cuma bila dia mendapat risalah dakwah, dia angkat menjadi Nabi, maka Nabi tinggalkan dunia. Nabi tinggalkan dunia. Sebab menyampaikan dakwah di sisi Nabi hukumnya fardu ain. Manakala menyampaikan dakwah di sisi kita adalah fardu kifayah. Nabi tinggalkan dunia sampai Nabi dan keluarganya jadi miskin. Pernah satu masa Nabi pulang daripada menyampaikan dakwah, dia masuk dalam rumah, dia lihat Siti Khadijah di pembaringan. Siti Khadijah tu tidur. Tidur tu bukan kerana Siti Khadijah ngantuk, tapi kerana badannya terlalu lemah. Kerana apa? Kerana dah 2-3 hari dia tidak makan. Masa itu Fatimatul Zahra masih baby. Dan Fatimatul Zahra dia menyusu payudara Khadijah, tak keluar susu. Nabi melihat peristiwa ini, Nabi menangis. Menangis teresak-esak. Jadi tuan-tuan, bila Nabi SAW menangis teresak-esak, Siti Khadijah pun bangkit berlutut depan Rasulullah. Dia ingatkan dia ada buat salah. Dia kata apa? Ya Rasulullah, adakah aku ada melakukan kesalahan sampai engkau menangis? Sebab itu baiknya Siti Khadijah, satu orang isteri yang perlu kita contohi. Sebab itu para isteri dengan suami mesti macam itu. Dan suami dengan isteri pun mesti macam itu. Janganlah mentang-mentang syurga isteri kita di bawah tapak kaki kita, kita belagak ala komando. Janganlah sampai macam tu. Jangan macam tu. Dan seorang isteri dia mendapat pahala kalau dia menipu suaminya dengan tujuan untuk mengembirakan hati suami. Jangan potong-potong. Bukan semua tipu dapat pahala. Tipu dengan tujuan untuk mengembirakan hati suami. Contoh, suami ini baru dapat bonus. Jadi suami ini berhasrat nak belikan hadiah untuk isteri. Jadi dia pun pergi ke kedai kain. Suami pengor, tak pandai pilih kain. Kebetulan jumpa tukang kedai kaki tipu. Jadi pun cerita, kata tukang kedai, ini senang makan ni. Ni lubuk mancing ni senang makan. Jadi tukang kedai pun ambillah kain batik paling buruk. Bagi kat suami. Suami kata, kenapa ni? Macam lap kaki. Jadi tukang kedai kata, walaupun dia macam lap kaki, tapi ini yang paling berkualiti dalam ini negeri. Ya, suaminya pengor, tak pernah pilih kain. Belilah. Tukang kedai kaki tipu. Ini harga berapa? 700. Mahalnya 700. Murah ni diskaun 50%. Biasanya 1,400. Jadi suami pun balik jumpa isteri. Ni abang dapat bonus ni, belikan ayat hadiah. Belikan, tunjuk pada isteri. Isteri pun tengok dalam hati dia, kenapalah suami aku beli lap kaki ni. Lepas tu suami tanya, cantik tak yang? Isteri, pasal dia isteri yang baik, dia kata, ya Allah ya bang, cantik ni bang. Dia menipu dengan niat untuk menggembirakan hati suami. Dia pun tanya, ini beli berapa ringgit? Murah je jangan. Baru 700. Dalam hati, kenapalah suami aku pengur? Ya Allah bang, murahnya bang. Jadi tuan-tuan, begitulah keadaan kita sebagai seorang dengan suami. Jadi Siti Khadijah ni bila dia melihat Nabi SAW menangis teresak-esak, dia pun berlutut, dia kata, ya Rasulullah, apa dosaku? Kata Rasulullah, wahai Khadijah, engkau tidak punya dosa. Tapi Khadijah, engkau ni adalah perempuan yang paling kaya di kota Mekah. Tanah kota Mekah tu 3/4 muka bumi tu asalnya milik Khadijah. Dulu engkau perempuan paling kaya, dulu engkau perempuan paling dimuliakan, tapi kerana engkau ikut perjuangan aku, akhirnya engkau jadi perempuan yang paling miskin dan paling dihinakan. Wahai Khadijah, adakah kau menyesal menikah dengan aku? Kata Khadijah, aku tidak menyesal, malah aku gembira kerana Allah telah menggantikan yang lebih baik, yaitu Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan tahu tak bagaimana Khadijah wafat? Siti Khadijah ni asalnya dia demam biasa je. Dia demam biasa. Dan masa itu umat Islam tengah kena pulau di kota Mekah selama 6 tahun. Jadi bila demam, Nabi SAW pergi ke kedai nak beli ubat.
Tak ada satu orang pun nak jual ubat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama kan macam yang berlaku dekat Palestin, orang sakit tak dapat ubat. Saya tengok satu video seorang budak kecil terpaksa dioperasi tanpa bius, menjerit-jerit pasal ubat tak ada. Tak operasi mati. Segala apa yang boleh. Tapi berlaku pada zaman Rasulullah. Siti Khadijah sakit, Nabi pergi kedai nak beli ubat, tak ada siapa nak jual ubat. Nabi pun pulang. Nabi kata, wahai Khadijah, tak ada orang nak jual ubat dengan kita. Kata Khadijah, tak apalah, kita reda saja. Maka tuan-tuan, dengan izin Allah, Khadijah tu yang demam biasa akhirnya melarat. Maka jadilah sebab kepada kewafatannya. Saya nak ceritakan betapa Nabi ni saat dia membawa Islam, saat dia membawa agama, dia keluarga dirinya tu sampai kata orang tu menghadapi 1001 macam mehnah dan tribulasi. Hidupnya jadi sempit, keluarganya jadi sempit, tak makan, tak minum, terpaksa berhijrah. Macam-macam keadaan, ujian-ujian yang Nabi SAW terpaksa hadapi. Bukan sekadar Nabi, malah sahabat-sahabat Nabi yang sama-sama berjuang dengan Nabi, mereka pergi ke medan jihad. Sebahagian daripada mereka mati syahid. Bila mereka mati syahid, mereka tinggalkan isteri jadi balu, tinggalkan anak jadi yatim. Saya ni kalau bawa kereta, kalau aksiden, kalau mati, sekurang-kurangnya ada pencen, bini saya dapat pencen. Kalau matilah, mudah-mudahan umur panjang, sebut amin. Amin. Jangan mati dulu banyak utang. Tapi mereka tu wafat syahid di medan jihad, tinggal isteri jadi badu, anak-anak jadi yatim. Dan untuk apa tuan-tuan? Untuk menegakkan agama ini. Di mana mereka berjuang? Di mana Nabi dan para sahabat berjuang? Itu di kota Mekah, 18.930 km daripada tempat kita. Tapi kerana pengorbanan dan perjuangan mereka, akhirnya tuan-tuan dan puan-puan boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Akhirnya anak-anak kita boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi sayang 1000 kali sayang, walang 1000 kali walang. Kebanyakan orang kecintaannya kepada Nabi bukan betul-betul, bukan dalam kelakuan dan kehidupannya, tapi sekadar di bibir-bibir. Baik itu hari ini kita buat maulud Nabi supaya apa? Supaya kita kenal Nabi, supaya kita tahu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum meraih hari kelahiran Nabi tuan-tuan puan-puan? Ada orang cakap bid'ah. Untuk orang kita ni payah, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Saya ada sekali tu ceramah kat satu tempat siang hari, tak boleh cakap kat mana. Kebetulan saya ni lambat, jadi bila lambat tu saya pun cepat-cepatlah pergi tempat ceramah tu. Belum makan, perut lapar, nak singgah makan takut tak sempat. Saya dalam hati kata tak apalah, nanti kan habis ceramah ada makan-makan. Habis ceramah, saya tengok imam tutup kipas, tutup lampu, tutup tingkap, tutup pintu. Lah kau tak ada makan. Saya pun tahan imam, kata imam, tak ada makan ke? Dia kata tak ada ustaz. Kenapa tak ada makan? Dia kata bid'ah ustaz. Oh payahlah kau makan pun bid'ah. Tuan-tuan, apa maksud bid'ah? Bid'ah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Betul. Maulud Nabi ni tak pernah diraih oleh Nabi SAW. Malah tidak pernah diraih oleh para sahabatnya. Tak pernah. Maulud Nabi ni mula-mula diraih pada zaman tabi'in, pada zaman Mu'tasim billah, mengikut sebahagian pandangan ulama. Tetapi tuan-tuan, apakah yang dimaksudkan bid'ah tadi? Bid'ah ni adalah sesuatu yang Nabi tidak pernah lakukan. Tetapi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'iyah, bid'ah terbagi kepada 2. Satu bid'ah hasanah, satu bid'ah dhalalah. Satu bid'ah yang baik, satu bid'ah yang sesat. Takkanlah meraih hari kelahiran Nabi merupakan bid'ah yang sesat. Mestilah dia merupakan bid'ah yang baik. Kerana apa? Kerana apabila kita meraih hari kelahiran Nabi, kita mewar-warkan Nabi, kita mengiklankan Nabi, kita cerita Nabi kita ni siapa, supaya menempel Nabi dalam hati keluarga kita. Hari ini tuan-tuan, kita meraih hari kelahiran Nabi pun ramai orang lupa Nabi. Bayangkan kalau kita tidak meraih hari kelahiran Nabi. Kalau dekat sekolah saya tu yang tak pandai baca Quran ramai, yang tak pandai baca Fatihah pun ramai. Ada. Bila tanya, bang, engkau ni tak pandai baca Fatihah, habis selama ni engkau semayang dengan ustaz. Alah ustaz, saya semayang sambil kunyah gula getah. Saya kata tak ngaji ke? Tak ngaji. Ayah kau tak marah ke? Dia kata tak marah ustaz. Alah, ayah tak kisah. Ayah tak kisah ni yang payah. Tuan-tuan, saya nak bawa satu cerita ni cerita bohong. Saya nak bohong tuan-tuan malam ni.
Ada dua orang anak, dua-dua duduk dalam surau. Yang seorang kuat sembahyang, seorang tak kuat sembahyang. Yang kuat sembahyang duk sembahyang, yang tak kuat sembahyang duk tengok. Kenapa yang kuat sembahyang ni kuat sembahyang? Habis kuat sembahyang, yang tak kuat sembahyang tanya, wahai kuat sembahyang, kenapa engkau kuat sembahyang? Yang kuat sembahyang cakap, pasal kalau aku tak sembahyang nanti bapa aku rotan. Maka yang tak kuat sembahyang pun cakap, kalaulah bapa aku rotan macam bapa engkau, mesti aku kuat sembahyang macam kau. Nampak? Dekat dalam dunia dia dah salahkan kita. Sebab itu hari ini tuan-tuan, kita meraih hari kelahiran Nabi pun ramai orang tinggal Nabi. Anak balik daripada sekolah cari ibu kat mana? Ibu kat dapur tengah goreng ikan. Cindailah mana tidak bertempat. Cari pula ayah. Ayah ni pakai kain gombang, perut boncit, tak pakai baju, kipas buka 5. Buka TV, buka handphone, semua reality TV. Reality TV ni apa? Mempromosi artis. Akhirnya menempel dalam hati mereka sebenarnya bukan Nabi tapi artis. Sebab itu bila ditanya kepada anak-anak, sayang tak Nabi, cinta tak Nabi, mereka kata mereka sayang, mereka kata mereka cinta. Tetapi tuan-tuan, cara dia cakap macam artis, cara dia berjalan macam artis, cara dia berpakaian macam artis. Kerana apa? Kerana artis itu diraih saban hari, tak ada siapa kata bid'ah. Sedangkan Nabi SAW diraih setahun sekalipun ramai orang kata beda. Sebab itu hari ini kalau orang tanya saya, apa hukum meraih hari kelahiran Nabi? Saya kata kadang-kadang jatuh wajib. Kerana apa? Kerana bila kita meraih hari kelahiran Nabi itu, kita mewar-war dan mengiklankan Nabi supaya nanti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW bukan sekadar di bibir-bibir tapi dibuktikan dalam kehidupan. Ini Nabi yang hebat. Tuan-tuan, Nabi Adam AS dulu dia melakukan dosa. Saat dia melakukan dosa, dia bertaubat pada Allah. Untuk waktu yang sangat lama, Allah tak mengampunkan dosa dia. Sehinggalah pada satu hari saat dia duduk dekat tengah-tengah Kaabah, dia teringat. Dulu masa dekat dalam syurga kan, tiang-tiang dalam syurga tu ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di bawah arasy Allah ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama Nabi Muhammad tu digandingkan dalam kalimah syahadah. Jadi dia kata manusia ini mesti hebat. Maka dia angkat tangan, dia pun berdoa, ya Allah Tuhanku, bertawasul dengan Nabi Muhammad tapi tetap mintanya dengan Allah. Kita bertawasul tetap minta dengan Allah, jangan minta dengan yang kita tawasulkan itu. Jadi kata, ya Allah ya Tuhanku, kata Nabi Adam, dengan berkat kekasihmu Muhammad maka ampunkanlah dosaku. Saking dia menyebut nama Nabi Muhammad, Allah terus ampunkan dosanya. Sebab itu tuan-tuan, sebab itu ramai nabi-nabi nak jadi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ni dia ada kelebihan. Antara kelebihannya, umat Nabi Muhammad ni kalau dikira-kira, dihisap, ramai masuk neraka. Tapi ramai yang dilepaskan daripada neraka kerana apa? Kerana rahmat Allah. Kenapa Allah bagi rahmat? Kerana kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam minta untuk jadi umat Nabi Muhammad. Allah perkenankan tak? Allah tak perkenankan. Malah semua Nabi-Nabi minta menjadi umat Nabi Muhammad. Maknanya apa? Bukan sekadar umat-umat terdahulu cemburu pada kita. Malah Nabi-Nabi terdahulu pun cemburu kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tapi tak ada seorang pun Nabi-Nabi yang minta jadi umat Nabi Muhammad berjaya kecuali Nabi Isa AS. Nabi Isa saja yang berjaya menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Oleh kerana istimewanya Nabi Muhammad, Nabi Adam AS, dia bercita-cita untuk memberi anaknya nama Muhammad. Nah, setiap kali dia dapat anak, dia nak bagi anak dia nama Muhammad. Tapi setiap kali dia nak bagi anaknya nama Muhammad, Allah lupakan. Kenapa Allah lupakan? Sebab manusia ini special. Namanya special. Nama Muhammad ni tak ada orang lain boleh pakai. Nabi Muhammad pakai dulu, baru orang lain boleh pakai. Jadi umat-umat terdahulu tak ada pun yang nama Muhammad. Tak ada. Hanya umat Nabi Muhammad je pakai nama pakai nama Muhammad. Itu pun setelah Nabi Muhammad SAW pakai nama Muhammad tersebut. Tu. Jadi itu Nabi Adam tu bercita-cita nak bagi anak dia dengan nama Muhammad. Tak berjaya. Setiap kali nak bagi tu dia lupa. Berapa anak Nabi Adam? 80 orang. 20 kali bersalin. Sanggup? Tak sanggup kena bagi 4. Tapi itulah kelebihan orang perempuan. Orang perempuan dia macam tu, dia sangguplah berhadapan dengan benda-benda macam ni. Kita tak sanggup. Kita kalau saya demam sikit, nak diselimutkan lah, nak diurutkan lah, nak disuapkan lah. Orang perempuan dia sakit-sakit masih dia ngurus. Boleh ngurus, ngurus keluarga. Sebab itu bab beranak bagi kat dia. Dia je mampu. Saya dulu ingat
Bila saya dapat anak yang pertama, mak mertua saya tanya orang rumah, macam mana nak beranak lagi? Tahun depan beranak lagi, tanya lagi macam mana nak beranak lagi? Makin panjang, makin panjang. Saya ingat masa pertama kali saya dapat anak, jadi kita tak ada pengalaman lah. Bila dah sakit-sakit tu, saya sumbat orang rumah saya dalam kereta, saya bawa laju-laju, saya up 18 sampai di hospital, letakkan dekat atas kursi roda, saya bawa laju-laju naik atas, saya up 19 sampai atas, rupa-rupanya tak jadi bersalin. Jadi kebetulan dah azan. Kalau dah azan kita bagi ruang kepada muazzin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan yaqrubu bihal ba'id wa yasir bihal syadid wa yalinu lana bihal kullun qalbin qasim kama allanta li Daud al-hadid wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi'adadi ma yubdi Allah wa ma yu'ad. Jadi bila dah sampai ke hospital, kebetulan tu datang tergesa-gesa, tak bawa pakaian. Jadi saya pun minta izin dengan orang rumah, kata yang abang balik dulu pasal nak ambil baju. Jadi orang rumah saya pesan, bolehlah, tapi nanti singgah kedai beli majalah. Masa tu tengah sibuk cerita Datuk Siti Nurhaliza kahwin dengan Datuk K. Dalam hati aku dah sakit-sakit, masih dia terfikir. Saya kata tak apa, nanti abang singgah bas stand Jalan Omar, sebab kat situ ada jual banyak majalah. Kata orang rumah saya, kata tak payahlah bang, kan hospital Nora Ismail tu kan pintu masuk dia ada kedai, kata beli kat situ. Saya cakap dengan orang rumah saya, macam mana yang tahu kat situ ada jual majalah cerita Datuk Siti Nurhaliza kahwin dengan Datuk K? Dia kata tadi kan kita lalu tengah sakit-sakit tu sempat lagi dia tengok. Itu orang perempuan. Jadi Nabi Adam AS cuba nak bagi anak dia dengan nama Muhammad, tapi Allah tak izin. Jadi saya kata hanya umat Nabi Muhammad saja yang namanya Muhammad, sebab Nabi-Nabi pun tak pakai. Hanya selepas Nabi Muhammad SAW pakai, barulah yang lain pakai. Dan Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan, dia melahirkan manusia-manusia yang hebat. Antara manusia yang hebat dilahirkan oleh Nabi, seorang sahabatnya yang digelar Aswad. Aswad hadza bil lughatil arabiyyah. Saya memang boleh cakap Arab lah, pasal bapak saya Jawa, mak saya Arab. Anak tahaddas bil lughatil arabiyyah fil bait ma ummi muslimah gai masyaril bassas wal abbasiyah. Faham? Sikit-sikit boleh lah. Gai macam itu. Jadi Aswad bahasa Arab, bahasa Melayunya hitam. Dipanggil hitam kenapa? Memang hitam legam. Dia orang Habsyah. Orang Habsyah kira mak black paling black lah. Kalau mak black daripada Amerika tu pergi ke Habsyah, ke putih melepak. Tuan-tuan kalau pernah tengok putih selama orang tinggi-tinggi ambil upah kendong jemaah haji tawaf, itu orang Habsyah. Jadi Aswad ni bukan sekadar hitam, dia dah hitam tak handsome, rambut kerinting afro, hamba lagi miskin. Satu package lah, senang cerita kan. Package. Jadi satu hari dia jumpa Nabi SAW. Jumpa Nabi pasal dia punya hajat. Dia kata, ya Rasulullah, aku punya hajat. Kata Rasulullah, apa hajatmu? Kata Aswad, aku ada hajat tapi aku nak cakap segan. Kenapa segan? Sebab sebenarnya Aswad ni dia nak kahwin. Jadi dia sedar diri, dia segan lah. Dia kata, nak cakap ya Rasulullah tapi aku segan. Rasulullah kata, tak payah segan lah, cakap aja. Kata Aswad, aku segan. Kata Rasulullah, cakap aja. Kata Aswad, aku segan. Kata Rasulullah, cakap aja. Kata Aswad, aku segan. Kata Rasulullah, cakap Aswad, aku nak kahwin. Kata Aswad. Nabi tak adalah cakap macam tu. Kata aku nak kahwin. Jadi kata Rasulullah, ya bagus. Kata Aswad, memanglah bagus, tapi siapa yang boleh jadi calon isteri untuk aku? Kata Nabi, jangan risau, biar aku cari. Nabi pun ambil satu ranting, Nabi lakar peta dekat pasir. Dan Nabi kata apa? Kau pergi rumah orang ni. Pergi rumah orang ni, pinang anaknya untuk engkau. Bila Aswad amati peta yang dilakar oleh Nabi SAW, akhirnya dia tepuk dahi. Kenapa tepuk dahi? Sebab rumah yang dimaksudkan oleh baginda SAW, rumah satu orang yang sangat kaya. Udahlah kaya, dia cuma ada seorang anak perempuan. Dan anak perempuan itu menjadi rebutan pemuda-pemuda Madinah kerana lawa, cun melecun mercek. Toreknya orang cakap sama lawa sungguh. Tapi Aswad ni, pasal Nabi dah suruh, dia pun pergi. Sampai rumah tuan rumah nak bagi salam, dia sangsi kan. Dia nak bagi salam takut. Dan perbuatan Aswad yang teragak-agak ni dilihat oleh bapa. Bapa ni turun. Dia kata, wahai Aswad, engkau ada hajat ke? Kata Aswad, aku tak ada hajat. Yang ada hajat Rasulullah. Pandai Aswad. Apa hajatnya? Kata Aswad, aku nak cakap tapi aku segan. Kata bapa dia, tak payah segan, cakap je lah. Kita kan sama-sama sahabat Nabi, tapi aku segan.
Kata bapak dia tak payah segan cakap, jaga-jaga tuan-tuan, saya dah nak jerit dah ni. Bila dah didesak-desak, akhirnya Aswad kata, Rasulullah pinang anakmu tapi untuk aku. Jadi bapak dia kata tunggu kejap. Bapak dia pun masuk dalam rumah. Bapak dia keluar rumah bawa pedang kejar Aswad. Aswad lari dan bukan. Dan perbualan Aswad ni dan bapa ni didengar oleh anak perempuan. Anak perempuan tu dia nasihatkan pada ayah. Dia kata, ayah, kenapa tolak pinangan Aswad? Walaupun Aswad ni orangnya tidak handsome di pandangan mata manusia, serba kekurangan, tapi ini pinangan Rasulullah, pasti baik untukku. Inilah yang mampu membawa aku ke syurga. Oh, dahsyat noh. Udah lawan orang kaya jadi rebutan tapi merendah diri. Itu sebab dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kalau orang nak kahwin, mudah-mudahkan, maupun nak payah-payahkan, kita segerakan kan. Kan ada 3 perkara yang kena segerakan. Solat. Yang kedua, kalau anak kita ni dipinang oleh orang yang soleh, segerakan nikah. Kalau orang tu meninggal, segerakan dikebumikan. Segerakan. Ini kadang-kadang payah, hantaran sampai 30-40 ribu. Boleh ke hantaran 30-40 ribu? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi biarlah kena pada barangnya. Makcik, anak makcik ni kenapa hantaran sampai 30 ribu? Memanglah. Anak makcik hafizah 30 juzuk, engkau buat duha pun tak hafal. Baru betul. Kau kahwin dengan anak makcik pandai masak macam-macam masakan dunia. Kau kahwin dengan dia, pagi makan ala-ala Perancis, nanti tengah hari makan ala-ala Jerman, nanti petang makan ala-ala Korea, baru kena 30 ribu. Ini dah tak lawa, tak pandai masak, tak lipat baju, tengok TikTok 5-6 jam, hantaran. Memang tak padan. Saya tuan-tuan, kalau orang masuk minang anak saya mudahkan. Anak saya perempuan 4 orang, semua lawa-lawa. Tengok bapaknya. Mudah. Ustaz, saya nak kahwin dengan anak ustaz. Boleh. Berapa hantaran ustaz? Kau dalam bank ada berapa? RM50 je ustaz. Hampir. Okeylah, tak apalah, hantaran kau bapak tanggung, malis rumah kau bapak tanggung. Betul. Yang penting dia boleh bawa anak saya masuk syurga itu je. Tak percaya masuklah Minang. Tapi itulah anak saya baru 5 tahun. Jadi tak ada can lah barangkali tak sempat lah ya. Gitu. Jadi bapak dia ni dinasihatkan anak, jumpa Rasulullah. Kata Rasulullah, aku taubat, aku terima Aswad sebagai menantu. Gembira Aswad. Dan Nabi tanya kepada Aswad, ni nak kahwin, ada belanja kahwin? Kata Aswad, ya emboh, tak ada. Jadi Nabi perintahkan sahabat kumpul dana. Itu sunnah Nabi. Kalau tempat kita ada orang susah, dia nak menikah, kita bantu, itu sunnah. Dengan cara kita yang tersendiri, boleh bagi duit, boleh bagi barang. Jadi dah dikumpulkan dana bagi Aswad. Aswad pergi shopping, shopping kat BP Mall yang ada kat Madinah. Tengah shopping ada seruan jihad. Zaman Nabi, tuan-tuan, zaman Nabi, kalau ada sahabat nak kahwin, dalam masa yang sama ada seruan jihad, Nabi akan bagi pelepasan, kahwin dulu. Tapi kerana Aswad ni saking sayang dia pada agama, baik-baik dia cari perkakasan untuk berkahwin, tak jadi cari perkakasan untuk pergi jihad. Beli baju besi, topi besi, beli kuda, beli pedang. Tak ada siapa yang tahu Aswad pergi berjihad. Ditakdirkan oleh Allah SWT, Aswad ni syahid di medan jihad. Jatuh diberi kuda, tertanggallah topi besi. Sahabat kata, kenapa Aswad pergi perang? Dan kewafatan Aswad ni ceritanya dikhabarkan kepada Nabi SAW. Nabi datang ziarah jenazah Aswad. Alangkah baiknya kalau jenazah kita diziarahi oleh Nabi SAW. Tak mustahil. Banyakkah selawat tuan-tuan? Banyakkan. Tak mustahil. Didoakan Nabi, disolatkan Nabi, datang dengan keberkatan, tak mustahil. Dan ketika Nabi SAW dia lawat jenazah Aswad, dia buat 2 benda pelik. Satu, Nabi jalan gini. Satu, Nabi SAW jalan sekejap ke kanan, sekejap ke kiri. Sahabat bingung. Kenapa tu? Tak apa. Biar dulu Nabi selesai urusannya dengan Aswad. Lepas ni kita tanya. Lepas selesai ditanya, ya Rasulullah, kenapa begitu? Kata Rasulullah, Aswad ni menjadi rebutan bidadari syurga. Bidadari syurga itu dia tarik-menarik antara satu sama lain. Dan ketika mereka berebut-rebut nak dapatkan Aswad, terselaklah aurat mereka. Maka aku tidak mahu melihat aurat mereka. Aku tidak mahu melihat betis mereka. Maka aku begini. Jadi lepas daripada ini, kalau kita nampak aurat perempuan, gini, bukan gini. Ini salah. Yang kedua, Nabi kata, aku jalan sekejap ke kanan, sekejap ke kiri, kerana Aswad ni, jenazahnya disolatkan oleh ratusan ribu malaikat. Sehingga aku terpaksa menyelit antara bahu-bahu malaikat. Tuan-tuan, puan-puan, moral of the story, saya nak cerita, Aswad ni bukan sahabat Nabi yang glamour pun. Dia udahlah tak glamour, lepas tu miskin, tak handsome, tak sempat kahwin. Tapi lihat bagaimana Allah muliakan. Kenapa Allah muliakan dia? Kerana dia buka hati dia dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW.
Sebab tu ramai orang hari ini, dia kata dia sayang Nabi, dia cinta Nabi. Apa Nabi buat pun dia tak buat. Suruh datang kuliah pun payah. Padahal kita ni masuk dalam syurga bukan dengan amalan ya. Kita masuk dalam syurga dengan ilmu. Dengan ilmu. Tapi tak nak pergi. Lepas tu perasaan kata umat Nabi Muhammad SAW. Kita ni kalau jadi umat Nabi Muhammad, walaupun kita tidak pernah melihat Nabi, tak pernah berbicara dengan Nabi, tapi kalau kita buat apa yang Nabi buat, insya-Allah Allah muliakan kita. Beberapa minggu yang lepas ada satu orang di Bindu tuan-tuan, meninggal lepas zuhur. Cadangnya nak ke bumi lepas asar. Tapi entah macam mana tak jadi ke bumi malam. Biasa kita kalau kita nak, kalau orang tu ke bumi siang, kalau kebetulan malam tu ada kuliah, kita teruskan kuliah. Tapi kalau ke bumi malam, kita telefon. Telefon Ustaz jangan datang pasal malam ni ada orang meninggal, kita nak ke bumi. Nanti tak ada orang kat surau. Tapi hari tu tak sempat beritahu Ustaz pasal cadang nak ke bumi lepas asar. Tapi ada hal berlaku ke bumi lepas malam lah lepas kuliah. Kebetulan Ustaz datang kuliah. Jadi jenazahnya duduk dengan kuliah. Tapi kan luar biasa tu, sampai Ustaz tu puji, ini siapa ni orang ni? Yang sampaikan dekat dalam dunia, Allah letakkan dia dalam taman-taman dalam syurga. Kita kan dalam taman-taman dalam syurga. Betul? Tapi tuan-tuan, tengok Abu Jahal. Walaupun dia berdepan dengan Nabi, walaupun dia melihat mukjizat Nabi, tutup hati dia daripada Nabi SAW. Tengok bagaimana Allah SWT, bagaimana Allah SWT hina dia. Sebab itu hari ini marilah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW bukan sekadar di bibir-bibir, kita buktikan dengan kelakuan. Dan tuan-tuan, mungkin kita tak boleh buat semua, tapi jangan tinggal semua. Dan tolong jangan tinggal perkara yang paling diutamakan Nabi. Apa dia? Menuntut ilmu. Nabi dia keluar daripada Gua Hira, apa dia buat? Nyampaikan ilmu-ilmu, nyampaikan ilmu akidah supaya manusia itu akidahnya betul, nyampaikan ilmu syariah supaya manusia itu syariahnya betul. Berapa ramai orang yang syariahnya salah, sembahyangnya salah, tak nak ngaji, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, batal. Kenapa batal? Ujung tak panjang. Kita nak baca laju-laju sembahyang seorang diri, baca laju-laju silakan, tapi ujung mesti panjang. Sebab kalau baca bismillahirrahmanirrahim, mana hamim mati bawahim, ia apa gimana? Kata Imam Nawawi, hilang satu huruf, batal Fatihah, batal Fatihah, batal rakaat, batal solat. Sembahyanglah puluhan tahun. Dalam Fatihah dua tempat dia kena panjang, kena pendek ujung. Yang lain kena panjang. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tahiyat, antara at-tahiyatul sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ada berapa banyak hak? Ulama sampai bincang babul hak fi tahiyat. Bab dalam menyatakan huruf ha pada tahiyat ada 10. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah tu. Assalamu alayka ayyuhan, bukan ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Tapi kalau baca laju-laju tak awas, hilang huruf, batalkan, padahal itu rukun. Wah, itu penting untuk ilmu. Sangat penting. Berapa ramai besok orang dimasukkan ke dalam neraka lalu dipertikai. Dia kata, wah Tuanku, kenapa aku masuk dalam neraka? Padahal aku sembahyang, aku puasa, aku beribadah. Allah berfirman, ya betul, kau banyak ibadah, tapi kenapa? Tapi ibadahmu pincang, banyak silap. Sembahyang silap, puasa silap, baca Quran silap. Dan oleh kerana manusia ini suka pertikai, barangkali dia pertikai, memanglah silap. Ya Allah, aku ni bukan macam Ustaz Amir belajar kat Malaysia 9 tahun. Barangkali Allah balas balik, udah tahu pengor, kenapa tak nak belajar? Dan oleh kerana manusia suka pertikai, barangkali dia pertikai. Ya Allah, Tuanku bukan tak nak belajar ya Allah, tapi tak ada masa. Barangkali Allah balas balik, oh tak ada masa. Engkau kalau JDT lawan bola, ada je engkau masa. Engkau kalau Manchester lawan Liverpool lawan pukul 3 pagi, engkau ada je masa. Engkau kalau 7 hari mencintaimu, engkau ada je masa. Kuliah sebulan sekali kau tak boleh. Baik itu tuan-tuan, datanglah majlis ilmu. Terutamanya tuan-tuan, kalau ada kuliah hadis, bawa anak-anak. Hadis ni, bawa anak-anak. Dalam satu hadis, barang siapa yang mendengar matan hadis, saya banyak tegur banyak masjid surau. Saya tegur. Kenapa dia buat program hadis, dia baca bahasa Melayu. Betul lah, bahasa Melayu tu untuk kita faham. Tapi keberkatan tu pada bahasa Arabnya tu, pada matannya. Bacalah matannya dulu.
baru baca bahasa Arab, baru baca bahasa Melayu. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi menyatakan barang siapa yang mendengar matan hadis, Allah elokkan akhlak dia. Lepas itu ada kuliah hadis, bawa anak-anak. Tengok budak-budak ramai, kan seronok ni. Anak ustaz nanti budaknya lari-lari lompat-lompat macam tadi kan. Geram aku, rasa macam nak dukung-dukung, nak cium tu. Duduk sini, duduk atas ustaz, duduk atas yang ustaz. Takut dia menangis lah pula kan. Nanti budak lari-lari. Biarlah, namanya pun budak. Dulu kita budak sama je, lari-lari. Saya lagi tak senonoh kalau si belon parit tu sampai kena sesah baru balik. Budak kalau tok imam yang lepas bagi salam lompat-lompat guling-guling, barulah kita rasa belik. Jadi tuan-tuan, datanglah dalam majlis ilmu kerana ia adalah sesuatu yang sangat diberati oleh Nabi. Kita nak ikut Nabi masuk dalam syurga, dalam dunia tuan-tuan, kita contohilah terlebih dahulu Nabi. Nabi sangat memberati ilmu. Tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi menyatakan bahawa antara orang yang Allah benci, antara orang yang Allah benci, kalau dah Allah benci, doanya makbul tak? Tak. Pergi haji dapat haji mabrur ke? Tak. Dah Allah benci. Pergi umrah dapat tak haji mabrurah? Tak dapat. Allah benci. Bagaimana yang dikatakan Allah benci? Orang yang alim tentang dunianya tapi jahil akhirat. Ini kena jadikan moto dalam kehidupan. Bab keduniaan tiara, bab matematik tiara, bab perikanan tiara, bab kebun tiara, bab mancing tiara, bab bola tiara, bab sukan tiara, serba-serbi bab dunia tiara, bab akhirat pengon. Allah benci. Sebab tu datanglah dalam majlis ilmu yang seumpama ini. Cuma tuan-tuan kena ingat satu perkara. Bila kita menuntut ilmu, syaitan ni dia sebelum diutus untuk merosak dan menghasut kita, dia masuk University of Syaitan. Dia ada silibus, dia ada Kementerian Pendidikan dia juga. Dia ada doktrinasi dia. Antara doktrinasi syaitan tu apa? Antaranya ialah yang pertama, dia buatkan kita belajar tapi tak beramal dengan apa yang kita belajar. Lepas tu ramai orang dengar ceramah, yes, mulai besok aku nak datang kuliah. Tapi sampai ceramah maulud tahun depan pun tak datang juga. Dia belajar tapi tidak mengikut, tidak, kata orang tu, mengamalkan apa yang dipelajari dia. Itu antara doktrinasi syaitan. Yang kedua, antara doktrinasi syaitan apa dia buat? Dia buatkan manusia ni sibukkan yang sunat, culaskan yang wajib. Padahal kita kan diajar Nabi kan, ketatkan yang wajib, perbanyakkan yang sunat. Lepas tu tengok nanti bila bulan Ramadan, tarawih punyalah ramai. Tapi subuh, padahal tarawih tu kat rumah pun tak apa, subuh tu yang kemari. Terbalik kau. Yang ketiga, apa yang dibuat oleh syaitan, antara doktrinasi syaitan ni apa tuan-tuan? Kalau dia tidak berjaya menghasut kita, dia akan membuatkan kita leka dengan dunia. Leka dengan benda yang kita minat. Kita minat motor, leka. Kita kalau budak-budak kan minat game kan. Kalau sebahagiannya minat mancing. Benda-benda tu tak salah. Tak salah pun mancing, bola, semua tak salah. Tapi dia sibuk dengan keduniaan sampai lupa akhirat. Patutnya kan balance. Cuba kaki pancing dalam masa yang sama kaki kuliah. Baru cap jempol, baru kerek. Ini dok, dia tak balance. Sebab itu tuan-tuan, marilah kita mencontohi Nabi SAW. Sebab barang siapa yang mencontohi Nabi di dunia, insya-Allah dia akan boleh mencontohi Nabi di hari akhirat. Tuan-tuan, saya nak tamatkan ceramah maulud saya ini dengan satu cerita. Tadi saya cerita bohong, yang ni cerita betul. Satu hari saya makan dekat pesta, tengah saya makan, datang satu orang gila. Saya kenal orang gila ni, dan dia kenal saya lah. Dan saya bila jumpa dia, saya ajak dia borak belanja makan. Sebab celotehnya sungguh melucukan. Saya belanja dia tu hari tu mi goreng mamak dengan kopi ice. Makan, habis makan kita pun ngobrol. Dia pun cakap, Ustaz, hari ini ramai orang yang kata dia sayang dan cinta Nabi, padahal dia sebenarnya penipu dan munafik. Saya kata, iya ke? Pasal dia orang gila, saya memang jadi. Iya ke? Dia kata, iya Ustaz. Kalau tak percaya Ustaz balik sekolah, Ustaz minta anak murid Ustaz senaraikan 100 nama artis, mesti boleh. Senaraikan 100 atlet, mesti boleh. Budak-budak sekarang, pemain JDT, A to Z dia kenal. Jurulatih dia tahu, sebelum ni latih tim apa, semua dia tahu. Kampung mana dia tahu, bangsa apa dia, semua dia tahu. Tapi dia kata minta anak murid Ustaz senaraikan 100 sunnah Nabi, mesti tak boleh. Kemudian dia cakap dengan saya, ini bukan mengenai sunnah Nabi.
10 kita tahu, 20 kita tahu, 30 tak, dia bukan. Tapi dia kata kalau kita ni tak tahu sunnah Nabi, mana kita tak kenal Nabi. Bila kita tak kenal Nabi, maknanya cinta kita ni satu cinta yang penuh dengan pembohongan. Saya kata bijaklah orang gila ni. Orang gila ni gila tapi dia bijak. Tiba-tiba dia minta saya kertas dengan pen. Saya cikgu, saya ada bawa kertas dengan pen, saya bagi dia. Dia tengok saya atas bawah. Saya kata dengan dia, kenapa? Dia kata, Ustaz, saya ni orang gila, mana pandai baca, mana pandai tulis. Ustaz lah yang belajar Mesir tulis. Ya tak, ya juga. Kemudian saya tanya dia, engkau nak aku tulis apa? Dia kata, cuba Ustaz senaraikan 100 sunnah Nabi. Saya senarai 1 sampai 10 laju, 10 sampai 20 kurang laju, 20 sampai 30 tak boleh tulis. Selalu boleh tulis tapi tak boleh tulis hari itu. Bila tak boleh tulis, dia jerit. Dia kata Ustaz munafik, Ustaz penipu, Ustaz. Dia jerit macam, dia tu dah gila, dia jerit macam orang gila. Dia kata aku ni munafik. Pandai dia kata Ustaz yang balik Mesir pun tak boleh senarai. Apa mana nak diharapkan Ustaz dengan orang kampung tu? Ya Allah, dia macam-macam dia kutuk, dia kata aku ni Ustaz munafik, aku belanja kau beli goreng. Tiba-tiba berkumandang seruan azan di Masjid Sultan Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pun pergi. Konon-konon macam nak pergi semayang lah, tapi sebenarnya saya nak jauh daripada orang gila tu. Sebab dia menjerit kuat. Orang kenal saya. Saya pun pergi, suaranya makin mengecil. Walaupun suaranya makin mengecil, tapi makin kuat terngiang-ngiang dalam hati saya. Masa sembahyang tak khusyuk. Biasanya selepas selesai solat saya akan mengaminkan doa imam. Tapi hari itu saya tak mengaminkan doa imam. Saya terus lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun duduk dekat beranda dan saya tengok langit. Dan ketika saya melihat langit, menitis air mata saya, tuan-tuan. Kenapa, tuan-tuan? Kerana dia orang gila. Betul cakap dia. Kita orang betul banyak gila kita. Kita kata kita sayang Nabi, kita kata kita cinta Nabi. Tapi hakikatnya kecintaan kita ni kebanyakan waktu sekadar di bibir-bibir. Apa yang dilakukan oleh Nabi dalam kehidupan yang diberatkan oleh Nabi, jarang sekali umat yang nak ikut. Tapi kalau tuan-tuan tak larat, tuan-tuan memang ahli surau, ahli kuliah. Jadi marilah selepas daripada ini, kecintaan kita kepada Nabi SAW bukan sekadar di bibir-bibir, tapi kita buktikanlah dalam kehidupan, insyaAllah. Saya ada satu lagi cerita. Orang lelaki boleh tahan, orang perempuan boleh tahan. Kalau korang boleh tahan, korang tunggulah, saya tak tahan, saya nak balik lah dia. Jadi sebelum saya balik, tuan-tuan, macam tadi yang pengurusi katakan, saya ada buat jualan buku ni, jualan amal lah. Jadi kita ada game pintar solat sesuai untuk anak-anak sekolah rendah, sekolah menengah pun ada 8 dalam 1. Ada azan, wuduk, wirid, bacaan solat, ada doa, ada solat jenazah, ada solat musafir, dan ada ayat-ayat Quran. Kertasnya agak model, dalamnya ada gambar-gambar, ada bahasa Arab, ada bahasa Melayu yang diarabkan. Jadi kalau anak-anak kecil yang masih belum boleh jawi, belum boleh ngaji tu, dia boleh jadikan rujukan. Dan ini sesuai untuk dibawa ke sana kemari. Dan ini sebenarnya 2 buku yang saya bawa ni, tuan-tuan, dia tidak dijual di kedai buku. Sebab selalu kalau saya tulis buku dulu, kita distribute dengan syarikat akan ambil 90%. Penulis tu dapat 10% saja. Jadi kali ini kita tulis, kita cetak sendiri. Kemudian yang kedua, kita ada Mutiara Bimbingan Anak Soleh, dan dia adalah buku hadis yang kata orang tu yang ringan lah, sesuai untuk anak-anak, sesuai untuk parenting. Dia ada hadis-hadis, antaranya contohnya macam sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah jihad yang lebih afdal daripada pergi berperang? Kata Nabi, as-salatu fi waqtiha, sembahyang pada waktunya. Jadi siapa-siapa yang berhajat, nanti saya pun tak tahu kat mana mejanya, selalunya saya bawa anak murid jaga kaunter. Tapi hari ini anak murid saya tak available, jadi saya sediakan tabung. Ini RM6, siapa nak beli, masukkan duit dalam tabung. Nak masuk lebih pun tak apa, nanti tak jadi sumbangan lah untuk aktiviti pelajar dan sebagainya. Itu saja, tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.